الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عبدي أنا عند ظنك وأنا معك إذا ذكرتني. Kita tengok pada muka surat yang ke-15 juzuk yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Abdi, wahai hambaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ana inda zannik, aku berada pada sangkaan engkau. Wa ana ma'aka idza dzakartani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan aku bersama-sama dengan engkau idza dzakartani, apabila engkau mengingat akan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi diriwayatkan daripada Imam Hakim daripada sanad Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ni, Allah sebut abdi ana inda zannik, aku berada di sisi sangkaan engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana kita sangka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa dia maha pengampun terhadap salah dan dosa kita, maka bila mana kita berdoa memohon ampun kepada dia, kita mesti penuh sangkaan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar dan juga taubat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga pada ketika kita memohon sesuatu kepada dia. Jadi kita pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia maha memperkenan doa hamba-hamba dia. Baik. Ini ialah suatu sebab untuk penerimaan taubat dan juga penerimaan permintaan. Bila mana kita bertaubat, kita harap Allah terima taubat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita minta, kita harap Allah terima permintaan kita.
Baik. Kalau kita nak, Allah terima taubat kita. Dan kalau kita nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah terima permintaan kita, kita mesti sangka, kita mesti letak di hati kita, Allah terima. Allah terima kalau kita bertobat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia akan memperkenan kalau kita minta. Tapi kalau kita pada setengah-setengah orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh, satu orang yang melakukan dosa besar. Dosa ni kalau kita dosa kecil, dia akan terpadam dengan kita mengucapkan istighfar. Yang kedua, dengan asbab-asbab yang menggugurkan dosa, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ambil wudu. Jadi dia akan meluruhkan dosa-dosa yang ada pada kita. Kalau kita ambil wudu, dosa mata akan luruh, dosa telinga akan luruh, dosa mulut akan luruh. Kalau kita menghidu yang diharamkan Tuhan, akan luruh. Ini dosa kecil. Kita pegang perkara yang haram, Allah ampun. Kita langkah ke tempat yang tak elok, diampunkan Tuhan dengan wudu. Ini dosa kecil. Kita berjalan main masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langkah-langkah kita itu menghapuskan semua dosa-dosa kecil yang kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak masuk masjid, seseorang masuk masjid, dia tidak akan masuk dengan dosa. Dosanya Tuhan tak luar. Malaikat yang bertugas tak akan bagi seseorang masuk masjid dengan dosa, sebab masjid ni rumah Allah. Masjid tempat yang suci, mana boleh masuk dengan sesuatu yang tak elok. Maka setiap orang yang masuk masjid ialah masuk dalam keadaan tanpa dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia keluar daripada masjid, kata malaikat, aku dah tahan bersama dengan dia. Bila mana dia keluar, takkan aku nak buh balik dosa atas dia. Maka orang yang berjalan keluar balik daripada masjid, dia balik tanpa dosa dah. Dia dosa kecil. Bila mana kita tengok muka mak ayah kita, Allah ampun dosa kita. Si isteri yang melihat wajah suaminya dengan rahmah, Allah ampun dosa dia. Begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalam-salaman sama-sama kita, maka dosa-dosa kita itu Allah luruhkan daripada celah-celahan jari-jari kita. Ini dosa kecil. Dosa kecil ini tanpa sengaja kadang-kadang Allah luruhkan dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak banyak buat benda-benda yang baik, Allah bagi satu masalah dalam hidup kita. Bila tertimpa masalah tu, kita akan rasa susah hati. Jadi ketika susah hati itulah Allah ampun dosa kita. Macam-macam Tuhan buat cara nak bagi kita terampun dosa. Di sana ada dosa yang disebut dengan dosa besar. Dosa besar ni dia tak cukup tadi. Dosa besar ni ada syarat-syarat penerimaan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama syaratnya, bila kita buat benda yang dosa tu dosa besar, kita kena mengaku kita buat. Syarat pertama, kita kena mengaku kita buat. Macamlah orang yang di muka pengadilan depan hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi disuruh mengaku ataupun tak dia buat. Kalau dia tak mengaku, kalau dia tak mengaku salah, salah Sayyidina Muhammad, dia akan melantik lawyer untuk mempertahankan bahawa dia di pihak yang benar.
Bagi orang berdosa dengan Tuhan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagi orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kena mengaku dia berdosa. Dia kena cakap dengan mulut. Dia kena kata, ya Allah Tuhanku, aku berdosa ya Allah. Aku berdosa wahai Tuhan. Kena kata aku berdosa. Kena mengaku dulu. Ini syarat-syarat bertaubat. Lepas kita mengaku, kita kena menyesal hak kita buat. Dia ni hatta dosa kecil, bismillahirrahmanirrahim, kita masih belum kata astaghfirullahalazim. Kita baru tengok perempuan yang diharamkan, kita tengok perempuan ni dosa kecil, tapi dosa kecil yang paling besar sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang perempuan yang bukan halal kita tengok. Tengok ni bukan tengok aurat dia, tengok dia tu tak boleh. Bukan tengok dia, bukan tengok auratnya, bukan tengok betih dia, bukan tengok apa-apa, bukan tengok lengan dia, tengok dia tu tak boleh. Tengok dia macam mana? Dia yang pakai tudung litup tu, pakai purdah tu, berdiri, kita tak tahu mana depan belakang tu. Pernah tengok kan? Dia berdiri, tak tahu mana depan belakang, habis tutup. Tengok tu tak boleh. Kata perempuan ni tengok tak boleh. Yang syarak kita bagi beberapa tempat. Yang pertama di majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu guru boleh tengok anak murid. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak membeli, nak berjual beli, boleh tengok. Yang ketiga, nak jadi saksi, boleh tengok. Yang kedua, nak kenal. Kita naik motor, kita naik kereta, Allahumma sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang perempuan duduk berjalan sorang-sorang, siapa dia ni ha? Nak tengok, oh anak siapa ni, nak kenal. Boleh. Tapi kalau sengaja nak tengok, duduk tepi jalan nak tengok orang perempuan lalu, tu tak boleh, hukumnya haram. Jadi dosa kecil ni, dia kata haram ni bukan mesti dosa besar, dosa kecil pun haram. Tengok orang perempuan tu dosa kecil tapi hukumnya haram. Dosa kecil tapi dosa kecil yang paling besar sekali. Okey, tengok orang perempuan bila naik kereta, bila naik motor, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang perempuan naik motor depan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok dia pada belakang, anggun sekali orang perempuan tu. Waktu tu syaitan pemhias orang perempuan ni, dia bagi nampak cantik. Jadi kita naik kereta pun beralih, tengok Allah, tua dah kah? Yakin silap tengok. Yang pertama rugi sebab tak lawa, yang kedua dapat dosa. Okey, tengok tu hukumnya berdosa. Pasal nak tengok sebab mesti lawa. Tengok Allahu Akbar, tu dah kah? Belakang cantik bukan main. Okey, dosa. Waktu tu kita kena kata astaghfirullahalazim. Tapi kata astaghfirullahalazim kena menyesal dulu. Kalau kita kata astaghfirullah dulu belum menyesal, berarti kita mempermain-mainkan Tuhan. Dua dosa. Bila tengok tu kena main rasa silap. Pasal apa aku tengok, ya Allah, dosa ni, astaghfirullahalazim. Itu baru betul. Jangan sebelum menyesal astaghfirullahalazim. Jadi itu syarat-syarat taubat. Kalau dosa besar, dia kena mengaku, ya Allah, aku berdosa, ya Allah, aku berdosa, ya Allah. Kita tahulah dosa tu hendak kita nak taubat tu dosa apa. Contohnya, kita terlibat dengan dosa riba. Allahumma salli ala Muhammad. Kita beli kereta dengan menggunakan sistem perbankan
itu hukumnya haram. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita beli rumah dengan sistem perbankan konvensional. Okey, hukumnya haram. Tahu-tahu ya Allah, aku tak tahu, kata tak boleh, aku ingat tak apa. Dulu aku jahil, aku tahu dah. Tuan-tuan kena bertaubat. Kena bertaubat. Macam mana kita nak settle? Tu teknikal. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Bila kata ya Allah aku berdosa, ya Allah. Dosa kita nak bertaubat tu kita tahu dah dosa apa. Dosa riba sebagai contoh. Lepas tu kena menyesal. Bila kata aku bertobat, aku berdosa ya Allah, selari menyesal hak buat. Menyesal ni ialah rukun taubat yang dia paksi berrukun taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau tak ada menyesal, tak sah taubat. Ada menyesal, baru sah taubat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat yang ketiga, kena tinggalkan. Maknanya ijazah lah supaya hak tu kita tak buat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ijazah macam mana? Cara dia macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, okey, tu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena berazam, aku tak mau buat dah. Berazam, aku tak mau buat dah. Ni 4 syarat yang berkait dengan taubat. Okey, bila mana kita bertaubat, kita kena sangka Allah Tuhan yang menerima taubat. Kena buah di hati Tuhan terima. Itu dia panggil zon. Zon ni dia ialah 75% ke atas serasa. Itu dia panggil zon. Kalau 25% dia panggil waham. 50-50 dia panggil syak. Tak mau lagi tu. Dia kena 75% yakin diri Tuhan terima aku taubat ni. Yang inilah yang kata ana inda zannik, aku berada di sisi sangkamu. Kalau engkau kata aku terima taubat, aku terima taubat engkau. Tapi kalau engkau kata Tuhan terima kata taubat aku ni, aku tak terima lagi. Sebab engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak meletakkan di hati engkau aku penerima taubat engkau. Sebab dosa kita tak ada siapa pun boleh ampun dosa kita, melainkan hanya Allah sahaja yang ampun dosa kita. Orang lain tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dosa kita dengan Allah. Kalau dosa dengan orang, Allah tak ampun juga sebab dosa dengan orang tu. Kalau kita berdosa dengan orang, kita ambil barang orang, kita tak minta izin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di rumah kita ada kucing mampus. Kita nak korek lubang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cangkui kita tak tahu tak mana kita letak, tiba-tiba tengok cangkui di rumah di rumah jiran sebelah. Cangkui dia apa? Pergi ambil sat cangkui tu. Kita pergi ambil cangkui tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak minta izin tuan, hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kita tahu memang dia tu kalau minta pun dia bagi, semua dia bagi. Dia pun kata dah, kalau nak apa-apa, kalau duk luar tu ambil lah, kata dia. Okey, kita bila kita ambil tanpa kebenaran dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berdosa sebab kita tak minta kebenaran, sebab kita tak minta izin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita berdosa. Bila mana kita berdosa, kalau kita mati dalam dosa dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita berdosa dengan orang,
Tuhan tak ampun dosa kita sebab hang dosa dengan orang, bukan dosa dengan aku. Hang dosa dengan dia tu, bukan dosa dengan aku. Hang kena minta maaf ke dia tu, hang kena minta ampun kat dia tu, baru aku ampun dosa hang. Tentu ada dua dosa. Yang pertama dosa dengan orang, yang kedua dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah sebab Tuhan tak bagi ambil hak orang. Hukum yang Tuhan buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukum yang Tuhan buat, kalau kita langgar, kita berdosa dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak semayang, tu dosa dengan Allah sahaja. Kalau ambil hak orang, dia ada dua dosa. Yang pertama dosa dengan Allah, yang kedua dosa dengan orang. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita yang berkait dengan orang selepas kita dah selesai dengan orang tu. Bila selesai dengan orang tu, barulah Allah ampun dosa kita. Jadi dalam isu kita penerimaan taubat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena zon 75% rasa Allah terima taubat aku. Allah terima taubat aku. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni duk rasa takut bila mana Sajjad pergi Mekah dia buat macam tu. Saya rasa takut. Dia seorang buat. Dia cerita yang orang lelaki bagi jadi perempuan, perempuan bagi lelaki ni dia hukumnya haram. Haram ni sebab tak boleh mengubah ciptaan Tuhan. Tuhan bagi elok lah ni kening ni, dia pergi cukup, dia lukis pula. Salah Sayyidina Muhammad. Tuhan buat tak elok, dia buat elok, hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rambut dia ni jenis lurus, dia pergi beri dirintin, hukumnya haram, tak boleh. Mana Tuhan buat rambut dia lurus, dia kata tak elok, aku nak buat bagi jadi rintin, aku elok rintin. Rambut dia rintin, dia bagi jadi lurus pula. Jadi ciptaan Tuhan tak boleh ubah. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, hak Tuhan bagi elok-elok dah ni, dia ubah. Dia tak mau bagi jadi dia laki-laki, dia nak bagi dia perempuan. Okey. Akhirnya pergi Mekah. Bila pergi Mekah, saya tak tahulah dia ihram tu dia pakai laki-laki ke pakai perempuan. Di miqat tu, nawatul umrah wa haram tu biha lillahi ta'ala, dia pakai laki-laki ke perempuan. Kalau dia pakai laki-laki, tak ada masalah. Cuma dia pergi Mekah sahaja dia pakai telekung. Kalau dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pakai telekung, rosak habis. Rosak habis. Rosak pasal apa? Sebab bila pakai orang lelaki pakai haram, dia tak boleh letak sesuatu atas kepala. Tak boleh sesuatu menyentuh kepala dia. Ni pakai telekung, atau menyentuh kepala dia. Okey, kalau dia pakai ihram cara laki-laki, okey, tentu tak berlibat dengan masalah yang berkait dengan rosak umrah dia. Berarti umrah dia daripada awal lagi dah tak sah lah, dah rosak daripada awal lagi. Hang laki-laki, hang kena laki-laki, hang tak boleh buat macam hang perempuan. Walaupun hang duk sangka hang tu perempuan dah, sebab hang dah ubah bagi jadi hang tu macam perempuan. Okey, tentu memang daripada awal lagi dah rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia sampai di Mekah, tadi dia ihram laki-laki, bila dia pergi Mekah dia pakai telekung. Dia pakai telekung, dia masuk dalam raudhah. Raudhah ni tuan-tuan, kita tahulah dia akan bersesak-sesak, berimpit-impit, bertolak-tolak. Hukumnya apa? Orang laki-laki pergi bergeser-geser perempuan, hukumnya haram. Sallallahu alaihi Muhammad, hukumnya haram. Maknanya haram lah kak.
Tuan-tuan, haram pula di tanah haram. No? Kalau duk jadi darai kau ni, haram di tanah halal. Kalau haram di tanah haram, berganda-ganda haram dia. Tak salah, dosa bergunung tara mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, cumanya lepas keluar daripada Raudhah, sambil-sambil gelak, sambil-sambil rakam, alhamdulillah, selesai keluar daripada Raudhah, macam seolah macam lepas tu perempuan, sedangkan jantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasan diri perempuan sedangkan diri tu jantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula up status pula, pula dalam Facebook. Tak ada apa pun, tak jadi apa pun. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana tu? Jadi dia dah rosak, dia rosak orang pula. Diri tu kalau mati dalam keadaan macam tu, dia tak masuk syurga. Dia tak bau syurga. Seolah-olah dapat kita kata, kalau dia kekal macam tu, kalau nak tengok penghuni neraka, tengok muka dia. Tapi kita harap, kita doa, moga-moga Allah buka hidayah, dia balik ke pangkal jalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila masuk dalam Instagram apa semua dengan bangganya, tuan-tuan, boleh keluar daripada Raudhah dalam tersenyum-senyum, gelak ketawa, sedangkan keluar daripada tempat yang bersih dan suci, buat perbuatan haram. Macam mana orang yang ketawa ketika melakukan maksiat, dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Sallallahu alaihi Muhammad. Dosa ni mana boleh berketawa? Dosa ni kena menangis. Orang yang menangis ketika mana melakukan dosa, dia akan masuk syurga dalam keadaan ketawa. Kita tuan-tuan, kalau kita berdosa dengan Tuhan siang malam tak boleh tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam tak boleh tidur. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu situasi. Lepas tu follower pakai sokong pula, best, hantar love apa semua, masalah ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, follower ni mengikuti dengan penuh suspend ni. Hai, Tuhan nak hukum apa saja nah. Tengok Tuhan tak hukum, okey pun. Salah sayyidina Muhammad. Akhirnya nimbul macam mana? Kalau gitu tak ada masalah, ha? Laki-laki jadi perempuan. Maka tuan-tuan, dia meramaikan pula orang akan jadi macam dia. Orang ajak orang masuk syurga ramai-ramai, ni ajak orang masuk neraka ramai-ramai. Tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad, saya takut tuan-tuan, dia isu ni dia macam panggil-panggil bala Tuhan mai. Kalau Tuhan turunkan bala bukan kena kat sajak seorang, dia kena habis umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia bukan isu dia lagi, tapi isu orang lah. Jadi fitnah pada semua. Kita Malaysia pula ni, kita tak amanah sebenarnya daripada bala-bala Tuhan ni. Waktu saya budak-budak dulu, salah sayyidina Muhammad, Malaysia ni duduk di luar gunung berapi, duduk di luar garisan gunung berapi. Dia panggil lingkaran api Pasifik. Tengok baru ni, dia jadi duduk dalam gunung, duduk dalam kawah gunung berapi dah Malaysia ni. Salah sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu mana kata bawah kata gunung berapi? Di Malaysia ni banyak telaga air hangat. Betul tak? Di Baling ada, di Langkawi ada, di Perak ada, di Negeri Sembilan di mana? Padas apa? Di mana? Di Negeri Sembilan ada. Mana? Di Perak ada.
Perhati tuan-tuan, kita ni dah duduk di bawah kawah gunung berapi. Kalaulah jadi macam di Australia baru ni, Ustaz ke New Zealand, hai, Australia baru ni, White Island tu, tiba-tiba je meletup. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita umat Islam jangan rasa aman, jangan redha. Kita mesti protes dalam hati kita. Kalau tidak, kita berdosa sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Tuhan Maha Adil. Dia duduk di mana kita sangka pada dia. Dan Allah sebut, wa ana ma'aka idza zakartani, dengan aku bersama-sama dengan engkau bila mana engkau ingat kepada aku. Tuhan macam-macam cara dia bagi kita ingat kepada dia. Baru ni tadi saya pergi di hospital, kuliah di Wadduha di hospital Sunah Bahia. Saya tanya perkembangan virus corona. Malaysia berapa kes? Dia kata di Malaysia dah ada 10 kes. Tapi 9 tu warga negara Cina. 1 tu warga negara Malaysia, Cina juga sebab dia pi. Tuan-tuan, kota di Wuhan. Di Wuhan ni, kota tu sudah jadi kota berhantu. Kota tu didiami oleh 23 juta rakyat, tapi kota tu tak ada siapa duduk luar rumah. Allahumma salli ala sayyidina. Kota tu sunyi. Tuan-tuan, penyakit ni subhanallah masalah lebih dahsyat daripada SARS hari tu. SARS tu dia ada simptom demam apa semua. Hak ni kena kiok terus. Dalam video tunjuk jalan-jalan langsung tersembam. Allahumma salli ala sayyidina. Virus ni dahsyatnya tak pernah berlaku lagi dalam sejarah dunia. Dia punya halus 8 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 titik 1. Punya halus tak sampai 0.1. Allahumma salli ala sayyidina. Dia bergerak melalui haba. Mana kita duduk sebelah kawan kita sembahyang, kita berasa pandai, kena dah. Salah sayyidina. Hari ni Tuhan nak hukum bangsa tu sebab mereka bunuh umat Islam. Tapi mereka tak sedang lah. Salah sayyidina Muhammad. Hari ni Cina yang dikatakan gergasi dunia ekonomi ni, ekonomi dah jatuh sebab negara mana pun tak menerima Cina masuk negara mereka. Itali baru 1 kes salah sayyidina, tapi dah tutup, Cina tak boleh masuk. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tengok macam tu, apa kita ingat? Ya Allah, Tuhan. Orang punya takut tuan-tuan, virus ni semua pakai ni. Pakai mask. Atas kapal terbang tu, pakai semua nak kapal terbang. Tapi nak makan buka pula. Sama je. Sahadat Sayyidina Muhammad. Nak telefon buka juga, sama juga. Sebenarnya dia lebih kepada psikologi lah. Betul tak? Nak pujuk diri lah. Macam tu lah. Tapi tetap insya-Allah penyakit ini tak akan kena pada orang Islam, insya-Allah. Sebab sebelum daripada zuhur Imam Mahdi ni, Allah akan berkurang orang bukan Islam. Kalau tengok Indonesia yang ambil rakyat dia di China ni, lepa pi yang mengejutkan, kata ustaz yang buat liputan tu, soal Sayyidina Muhammad, penyakit ni di Wuhan bukan tak ada orang Islam, tapi orang Islam tak ada kes, tak kena. Yang semua kena pada orang bukan Islam. Jadi semua maknanya ni satu kejutan yang Tuhan nak bagi semua ingat kat dia. Soal sama. Ni kuasa besar, ni kuasa dia yang dia boleh buat segala-galanya. Allahumma salli alaihi. Itulah Islam tak bagi makan pelik-pelik pun. Ni makan dengan kelawak. Kelawak dia makan. Lepas tu bila jadi macam ni, bagus cungki keluar, kelawak duduk atas bumbung penuh tu, belah kelawak. Makan kelawak. Lah ni pekat lepas kelawak pula. Bukan sakat tu masalah, makan tikui.
Islam tak bagi makan tu ada sebab dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maknanya ni Tuhan nak tunjuk kebenaran agama dia. Qala, satu lagi. Hari ni doktor Cina diajak cara nak bersih diri ni daripada virus kuman-kuman ni. Dia suruh basuh muka, dia basuh tangan, dia suruh dia suruh basuh kaki, kepala sapu, basuh kaki, sebiji wudu. Nampak bagaimana besarnya kuasa Allah. Wudu lah tu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Hari tu pelekeh sangat orang Islam ni, ketinggalan zaman, pakai purdah. Pakai purdah apa tu? Purdah apa tu, benakuk penuh teruk pada kita lagi. Jadi akhirnya nak mana apa? Maknanya lah yang petunduk kat aku juga. Kalau hampa tak kenal aku, tak tahu, aku ni Tuhan berkuasa, boleh buat segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam situasi yang ada ni, jadi kita ni tawakal lah. Kita dalam situasi yang ada ni tawakal lah. Kita harap insya-Allah sallallahu sayyidina Muhammad, umat Islam, Allah selamatkan daripada bala yang besar ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik.